Jumpa lagi kali ini dalam pelan dan donghakan bagi matematik PT3. Okey, jom tanpa melengahkan masa, jom kita tengok soalan bersama dengan konsep yang kita nak explainkan hari ini. Ya, jadi kita tunggu buat satu contoh soalan je. InsyaAllah dengan satu soalan ni kita boleh merungkai konsep yang kita belajar untuk pelan dan donghakan ini. Okey, yang pertama, jom. Biasanya soalan akan bagi satu gambar rajah seperti ini. Kan bongkah lah, dia akan bagi satu bongkah. Bongkah ni berbagai bentuk. Okay, juga ambil yang agak mudah sikit lah supaya mudah kita nak explain. Ada bentuk yang curve dan sebagainya. Okey, jadi bongkah ini biasanya bersegi lah. Dalam bentuk bersegi-segi seperti ini. Ada segi 3 sikit, ada 4 segi. Okey, lepas itu, soalan ni akan bagi 3 perkara. Biasa dia akan bagi bahagian depan, bahagian sisi dan juga pelan. Pelan daripada bumbung. Tengok daripada bumbung ya. So, sebelum kita menjawab soalan ni, kita melukis soalan ni, kita kena baca dululah soalan dia kan. Walaupun soalannya simple, kena baca juga. So, soalannya raya di sebelah menunjukkan gabungan kuboid prisma tegak dengan tapak berbentuk 4 tepat A, B, C, D. Ini tapak dia lah. Okey. Terletak di bawah suatu satah mengufuk. Ya, dekat lantai tu namanya satah mengufuk. Okey. Okay, A, B, G, H, I, F ialah keratan rentas seragam objek sisi BH, FI adalah tegak. Okey, itu maklumat dia bagi. Tapi lukiskan ni penting. Lukiskan skala penuh, maksudnya dengan ukuran yang betul lah. Ukuran yang diberikan. Kalau 7cm, 7cm, 5cm, 5cm. Okey, jadi lukiskan dengan skala penuh. Yang A dia nak pelan. Okey, pelan dari atas lah. Dari atas ni. Okey, dan juga dia nak objek daripada X, depan, dan juga Y, sisi. So, biasa dia nak 3 soalan ni. Jadi, apa yang perlu kita buat sekarang adalah kita kena buat, kita akan buat 4 segi. Okay, kita akan lukis 4 segi di mana ada 4 sukuan. Okey, sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dan juga sukuan 4. Ada 4 sukuan macam tu. Okey. Alright. So, sekarang ni next. Bila kita menengok gambar rajah ini, kita dapati bahawa kita bila nak letak dia punya plan kan, plan dan juga lukisan ni, kita tengok dia punya soalan. Jika soalan sisi ni dibagi sebelah kiri seperti ini, bermaksud bahawa kita akan start di sebelah kiri. Okey. Jadi dia punya garisan ni kita dekat sukuan yang keempat. Tetapi kalau dia letak anak panah Y tu sebelah kanan seperti itu, bermaksud bahawa kita kena lukis daripada sinilah. Untuk yang depan ni. Okey. Alright. So, bergantung pada soalan lukisan kita ni dalam kotak ini ya. Okey. Oleh kerana dia bagi kita punya sisi sebelah kiri, maka bahagian depan ni akan bermula di sebelah sukuan yang kedua ini. Macam itulah lebih kurang ya. Macam tu. Jadi, sukuan keempat tu kita kena garislah untuk 45 darjah. Untuk menjadikan dia adalah pelan kita sama dan juga cantik ya, nampak kan. Okey, jadi dah buat 45 darjah seperti itu pada sukuan keempat. Okey, kalau dibagi Y kat sini, maka kita punya 45 darjah adalah sebelah sukuan ketiga sini. So, ini adalah bergantung kepada soalan. Okey, jadi apa yang first kita buat, kita kena lukis pelan dahulu. Soalan lagi pelan kan. Jadi pelan kat bawah ni. Ya, pelan kat bawah. Jom kita susun dulu apa yang ada pada setiap sukuan ini. Jadi pelan kat sini, automatik pelan kat sini. Yang atas tu adalah hadapan ataupun X. X ni ke hadapan ya. Okey. Yang ini adalah donghakan Y. Donghakan Y adalah ni, yang sebelah sisi. Nama lainnya adalah sisi. Ini depan. Okey, donghakan depan, donghakan sisi. Okey, next. Seterusnya. So, kita kena mulakan dengan pelan dulu. Soalan pun ditanya pelan dulu, kan? So, pelan kita adalah tengok daripada atas. Atas kalau kita nampak, dia adalah daripada bumbung. Kalau tengok Google Map kan, kalau tengok rumah-rumah, dia tak bumbung je. So, bumbung kita nampak adalah situlah. Dan juga sini je. Okay, tepi tak nampak. Dari atas, apa yang nampak daripada atas adalah yang atas sajalah. Okay, jadi yang itu je kita nampak. Jadi, kita mulakan melukis dengan pelan. Pelan ni mudah. Jadi, kita lukis dengan pelan daripada atas. So, mula-mula kita tarik. Dia punya, lukisan seperti itu. So, 5cm, nampak 5cm. So, kita akan buat, dia adalah, nampak tak sini? Ini sebenarnya 7, tapi oleh kerana sini adalah 4, jadi automatik sini adalah 3.
So 3. Jadi kalau ikut 3 ni 4 lah. Jadi cikgu ambil macam tu. So bergantung pada awak nak start kat mana dulu. Ni cuma nak beritahu awak, explain lah sikit awak nak start atas dulu. Boleh. Kan, okey, dah buat macam tu buku awal, nanti barulah kita senang nak ambil pembaris dan kita nak gariskan dia. So, yes. Jadi sebab tu penting kita ukur ni 3 cm ikut ukuran yang betul. Dia nak skala penuh. Okey, dah siap seperti itu, dah mudah. Okey. So, satu lagi perkara kita kena masukkan dia punya huruf-huruf ini. Okey. Contohnya, kalau tengok daripada atas, kan. Kalau tengok D, maka dekat sebelah sana D lah. Kalau tengok A, sini adalah A je lah. Kan? Jom kita letak dulu. Nanti cikgu explain. Kita letak dulu huruf-huruf yang terlibat. Lepas tu cikgu explain nanti. A, D, J, E, F, K. Alright. Jom kita tengok yang J, E. Kenapa J dulu baru E? Sebab J atas, E bawah. Okay. Begitu juga yang K, L, C. Kenapa? Sebab dia adalah K, L, C. Nampak 3 tu. Begitu juga H, G, B. Kerana dia adalah H dulu, G baru B. Ikut daripada atas. So, ni penting jangan salah tanda ya. Okay, bila dah siap plan, tujuan kita buat 45 darjah ni, skala dia ni adalah untuk menjadikan dia lebih seimbang dan juga tepat lah. Kan? Jadi kalau boleh kita akan lukis yang bahagian depan dulu. Bahagian dongakkan X dulu, depan So, yang pertama kita akan buat satu plan seperti ini. Kita ambil satu pensel yang agak perlahan je lukisan dia. Nampak tak nampak je. Okay, kita buat macam tu. So, nampak tak? Dia akan dah sama rata kan? Okay, lepas itu, kita akan buat garisan. Dia ni adalah depan ini. Okay, jadi kat sini lah. Macam tu lah lebih kurang. Kalau kita lukis, agak-agak macam tu lah. Okay, tapi kita buat lebih cantik sikit. Itu gambaran kasar. Sebab kita nak nampak juga gambaran macam mana. Kan? Baru kita lukis. Okay. So, kita nampakkan macam tu. Okay, jom kita buat. Jadi, kita pun lukis bahagian-bahagian terlibat. So, cikgu lukis yang bawah dulu. 7 cm. Okay, lepas tu cikgu lukis atas 3 dengan 3. Sebab nak potong tengah-tengah senang. Ambil baris ukur 3-3. Terpulang pada awak untuk melukisnya. Tapi yang pastinya, ruang kat sini dengan ruang kat sini, kalau boleh sama besar. Baru nampak nice je. Tersusun cantik sama besar. Okey, lepas tu kita sambungkan dan cantumkan apa yang perlu sehingga dah siap. Maka itulah dia. So, dapatlah bahagian dongakkan X ataupun bahagian dongakkan depan. Okey, dah settle. So, sekarang kita tengok yang Y pula. Y apa kita nampak? Kita hanya nampak dekat tepi ni je lah. Yang tepi ni je kita lukis. Jadi, dengan menggunakan skala yang kita beri ni dan juga 45 darjah yang kita ada ni, drawing kita kan. Jadi kita gunakan lukisan yang warna biru tu, kita sambungkan, kita lebihkan sikit tak apa, panjangkan sikit dan lebihkan sikit tak apa. Okay, jangan lupa masukkan dia punya huruf dia, sisi dia. Okey, jom kita sambungkan garisan-garisan biru ya. Itulah pentingnya kita buat 45 darjah supaya nampak cantik je dia punya lukisan dia. Okey, dah nampak dah dia punya lukisan dia. Kalau nampak dari sini, kita nampak dah. Okay, daripada depan kita tak nampak sengit. Kita nampak macam 4 segi je. Jadi kalau ikut dah macam ni dah cukup dah. Ni untuk bahagian bawah. Okay. Ini adalah untuk bahagian bawah kalau nampak. Okay, ini adalah untuk bahagian atas. Ya. Jadi sebab tu yang last ni, yang tepi, sebab kadang-kadang kita tak dapat imagine kan. Yang depan senang nak imagine. Sebab tu yang last tu kita buat yang sisi. Supaya line-line biru yang kita buat ni sudah dapat kita gambarkan dari awal. Maka senanglah kita ambil, kita plot, kita tekankan pensel kita, tekan kuat sikit, dah jadi 4 segi. Dan kita masukkan dia punya ukuran-ukurannya. Kalau yang belum ada lah, kalau dah ada dah, kita masukkan nombornya je. Dia punya huruf sisi dia. Maka inilah lukisan yang perlu kita buat untuk menjawab soalan ini. Okay, so kalau dapat soalan yang melibatkan melengkung ke, ada curve ke, kan, awak kena menggunakan jangka lukis yang tu. Okay. Mungkin kita akan buat video lain lah untuk menerangkan plan seperti itu. So, diharap video simple dan ringkas ini dapat membantu awak untuk memahami konsep untuk topik plan dan dongakkan ini. Okay guys, jumpa lagi. Alright. So, jangan lupa subscribe channel cikgu.